Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Izani bin Abdul Wahid. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tentang media sosial kreativiti melampau. Kod khusus untuk subjek ini adalah CTU 554 Grup AD06. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan memberitahu agenda tugasan ini. Yang pertama adalah konsep media sosial, iaitu pengenalan latar belakang, definisi media sosial, definisi kreativiti melampau dan etika penggunaan media sosial. Agenda kedua adalah impak positif media sosial, iaitu dari segi individu, agama, masyarakat dan negara. Agenda ketiga adalah kesan pengaruh media sosial yang melampau, iaitu individu, agama, masyarakat dan negara. Agenda keempat adalah isu-isu kreativiti melampau dalam media sosial di Malaysia, iaitu membuat aksi-aksi yang tidak berfaedah dan membuat akaun palsu dalam media sosial. Dan agenda kelima adalah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Piti Iskandar. Jadi, hari ini saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu, penggunaan teknologi pada masa kini semakin berkembang maju. Banyak kemudahan yang baru diperkenalkan untuk memudahkan pelancaran hidup sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan media sosial. Jadi, pembangunan teknologi ini juga merupakan salah satu faktor untuk kemajuan sesuatu negara. Seterusnya saya akan menerangkan definisi media sosial. Media sosial adalah salah satu platform atau aplikasi yang dicipta untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi antara satu sama lain secara atas talian. Sebagai contoh, aplikasi ialah Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Dalam masa yang sama, selain daripada dapat berkomunikasi antara satu sama lain secara atas talian, masyarakat juga dapat mencari maklumat, berkongsi dan mencari isu-isu semasa yang terjadi di dalam negara atau luar negara dengan cepat dan pantas. Dalam masa yang sama, media sosial ini juga dicipta untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan hidup sesebuah masyarakat dalam aktiviti seharian. Jadi apa pula yang dimaksudkan dengan kreativiti melampau? Kreativiti melampau ialah salah satu perbuatan ataupun perkara yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Dalam Islam, seperti yang kita tahu, sikap berlebih-lebihan ini merupakan salah satu sikap yang tidak baik dan perlu dielakkan. Hal ini kerana sikap berlebih-lebihan ini tidak mendatangkan sebarang faedah dan juga akan memburukkan keadaan. Jadi, Islam menitikberatkan kehidupan yang seimbang supaya perkara-perkara yang buruk ni dapat dielakkan, perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Sebagai contoh kreativiti melampau dalam penggunaan media sosial ialah membuat konten-konten yang tidak berfaedah dan terlampau berlebih-lebihan semata-mata untuk mencari populariti. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang etika penggunaan dalam media sosial. Jadi untuk mengelakkan penyalahgunaan media sosial, terdapat beberapa etika yang saya akan kongsikan. Jadi, etika yang pertama ialah jangan melakukan sesuatu perkara yang tidak pasti. Hal ini untuk mengelakkan salah faham antara suatu komuniti ataupun masyarakat. Selain daripada itu, pengguna juga perlu mengelakkan diri dari menyebarkan khabar angin dan berita palsu. Hal ini sering terjadi dalam kalangan masyarakat. Mereka sebarkan berita-berita palsu dan memutarbalikkan cerita semata-mata untuk mendapatkan perhatian dan tontonan yang banyak. Jadi kita perlu elakkan benda ini untuk mengelakkan fitnah dan menimbulkan kemarahan dalam kalangan masyarakat. Etika yang ketiga ialah jangan menceburkan diri dalam melihat video-video yang tidak baik. Pengguna media sosial yang baik tidak akan melakukan perkara-perkara yang memudaratkan diri mereka dan tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Akhir sekali ialah pengguna mestilah menggunakan perkataan
yang baik dan jelas. Hal ini juga untuk mengelakkan rasa marah dan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan antara masyarakat. Assalamualaikum, saya Nur Razira binti Zainuddin. Saya akan sambung present bab 2 iaitu impak positif media sosial. Seperti yang kita tahu, nowadays media sosial adalah suatu kecanggihan pada masa kini untuk semua golongan tanpa mengira usia, sama ada tua ataupun muda. Macam kita tengok sekarang, budak-budak kecil itu tanpa diajar pun diorang dah pandai menggunakan media sosial. Macam diorang pandai tengok dekat TikTok, video-video, or yang famousnya untuk budak-budak ni YouTube lah. Diorang selalu tengok kartun ke apa ke. First adalah individu. Untuk individu, media sosial ni sangat memberi kesan positif bagi mengisi masa lapang. Contohnya, seseorang individu itu boleh melayari internet untuk cari maklumat or melakukan, mungkin nak buat webpad ke apa ke, blog ke apa. And melalui itu juga, individu itu mungkin boleh buat posting apa-apa through Twitter, Instagram. Okay. Next, media sosial ni juga memberi impak positif bagi seseorang itu menjana pendapatan peribadi, seperti seseorang tu boleh menjual online barang-barang through post contents dekat TikTok, IG. Dari situ dia boleh buat online business. So next, through media sosial juga seseorang tu boleh membeli barang through online tanpa keluar. So kat situ dia dah memberi impact positif tanpa membuang masa. Terusnya saya akan bicarakan impact positif terhadap agama. Media sosial juga memberi banyak sangat kebaikan through agama. Contoh dia, melalui media sosial, kita boleh berkongsi ilmu macam seseorang pendakwah ataupun ustaz atau siapa-siapa yang ingin berkongsi ilmu yang baik melalui media sosial. Contohnya, melalui posting YouTube atau Instagram, TikTok. Macam sekarang kita tahu kan, famous sangat dengan TikTok. So, banyak kita boleh dapat ilmu kebaikan, apa semua melalui media sosial tersebut. Seterusnya, kesan positif media sosial terhadap masyarakat. Macam yang kita tahu, media sosial ni simple. Sesuatu di hujung jari. So, tak kira di mana pun kita berada, kita boleh mengeratkan silaturahim dengan seseorang. Contoh dia, kita dah lama tak jumpa seseorang tu. Macam zaman sekolah, kita dah tak jumpa. But, through media sosial ni, macam Instagram, Facebook, TikTok, kita boleh search nama orang tu untuk cari. Dan through tu juga kita boleh bercommunication. Seterusnya, kita boleh menyampaikan maklumat dengan mudah tanpa perlu menghabiskan masa untuk keluar berjumpa seseorang tu. Kita just through online, kita boleh buat posting ke apa, or kita boleh direct chat. And lastly, macam saya cakap, itu adalah one of alternatif untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dia memudahkan. Contoh dia through posting kita dekat Instagram. Ramai sangat boleh tengok. That's overall untuk masyarakat. That's all. Akhir sekali adalah impak positif media sosial terhadap negara. Media sosial memberi impak positif terhadap negara dengan berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan. Seperti contoh media cetak, media elektronik atau media digital serta media dalam talian banyak menyumbangkan dan memberi kesan positif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi kepada Malaysia secara amnya. Peranan dan sumbangan pihak media adalah penting dan amat diperlukan bagi menyebarkan maklumat dan berita terkini, bukan sahaja di dalam negara, bahkan di seluruh dunia. Media sosial memainkan peranan yang penting dalam revolusi industri 4.0 dengan memperkenalkan pelbagai media seperti saluran maklumat melalui media sosial, Facebook, Twitter, Instagram. Ini jelas menunjukkan impak positif media sosial terhadap kemajuan dan pembangunan negara.
Assalamualaikum, nama saya Nur Sarah Syafiqah binti Abu Bakar. Saya akan membentangkan bab 3 iaitu kesan pengaruh media sosial yang melampau. Penggunaan media sosial dalam kehidupan manusia kini tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh dan asing. Perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan banyak perubahan dalam masyarakat. Jika dilihat dari pelbagai sudut, wujudnya media sosial ini adalah sangat penting dan ia juga memudahkan kita untuk menyelesaikan segala hal dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, media sosial salah satu cara kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Namun, penggunaan media sosial yang disalahgunakan akan memberi kesan yang negatif terhadap semua golongan sehingga menyebabkan ketagihan dan keseronokan yang melampau yang boleh menyebabkan seseorang itu mengabaikan tanggungjawab serta menjejaskan kualiti hidup yang tidak sejahtera. Kesan pengaruh media sosial yang pertama ialah terhadap individu. Walaupun media sosial digunakan oleh seluruh generasi, tidak kira muda ataupun tua, tetapi generasi muda khususnya merupakan kelompok yang paling berpengaruh dengan perkembangan teknologi ini. Penggunaan media sosial secara berlebihan atau tidak terkawal akan menyebabkan kesan negatif terhadap perkembangan generasi muda. Seperti yang kita ketahui, generasi muda adalah golongan yang suka akan sesuatu yang baru. Mereka suka akan kelainan dan perhatian daripada masyarakat. Oleh itu, tindakan luar kawal kemungkinan besar akan berlaku jika ianya tidak dikawal. Tambahan pula, penggunaan media sosial yang keterlaluan menjadikan generasi muda, terutamanya pelajar yang mempunyai pemikiran kurang matang seperti leka sehingga memberi impak negatif terhadap perkembangan akademiknya. Ianya sedikit sebanyak memberi impak negatif terhadap perkembangan generasi muda yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan. Selain itu, meluangkan masa yang banyak dengan media sosial akan mengurangkan interaksi pelajar dengan dunia sebenar tanpa mereka sedar kerana kurangnya berhubung dengan orang sekeliling. Hal ini turut menyumbang kepada penurunan kemahiran berkomunikasi kerana mereka lebih banyak menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Sekiranya perkara ini berlarutan, ianya mungkin memberi kesan negatif seperti kurang keyakinan diri untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Perkara seperti ini boleh berlaku disebabkan kebebasan dalam media sosial yang sukar dikawal. Ketagihan terhadap penggunaan media sosial itu bermaksud kecenderungan seseorang terhadap penggunaan internet dan laman sosial yang mengganggu keupayaan mereka untuk menjalani kehidupan yang normal. Ketagihan ini boleh menyebabkan segala tugasan dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim terabai dari melaksanakan kewajipan fardu ain yang paling dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Sebagai umat Islam yang beriman, kita hendaklah mengawal perkara ini agar tidak terus hanyut dengan kelalaian yang berpunca daripada media sosial ini. Menunaikan solat adalah salah satu kewajipan yang perlu diutamakan daripada segala aktiviti berbentuk keduniaan. Masyarakat sering melewat-lewatkan solat atas alasan jangka waktu solat yang masih panjang, sehingga ada segelintir orang meninggalkannya. Ajaran Islam menuntut umatnya agar menunaikan solat pada awal waktu. Kesan yang ketiga ialah terhadap masyarakat. Menurut Kamus Dewan, media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan setiap manusia di setiap pelosok dunia. Di Malaysia, penggunaan media sosial amat popular di kalangan masyarakat Malaysia seperti Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp dan pelbagai lagi. Dengan penggunaannya yang mudah diakses, media sosial juga dapat memberikan kesan yang buruk terhadap gaya hidup masyarakat Malaysia.
Kesan yang paling ketara adalah penipuan atau dipanggil scammer yang boleh menyebabkan berlakunya banyak penipuan atau pemalsuan data, terutamanya penipuan terhadap golongan yang kurang pengetahuan dari segi teknologi. Contoh kes penipuan yang ada di Malaysia ialah seperti mendapat mesej yang mengatakan seseorang itu telah memenangi hadiah wang yang lumayan. Namun sebaliknya, mangsa telah ditipu dan mengalami kerugian yang besar. Oleh itu, sebaiknya kita perlulah siasat dan hati-hati dengan mesej yang seakan-akan penipuan. Selain itu, kes pembuli cyber begitu kerap kali berlaku di kalangan masyarakat kita, terutama lagi di Malaysia. Kes pembuli cyber semakin menjadi-jadi. Pembuli cyber yang sering berlaku adalah di mana penggunaan media sosial mendapat kata-kata yang negatif dan ingin menjatuhkan maruah seseorang. Dengan itu, pembuli cyber dapat memberi kesan yang teruk kepada mangsanya. Lebih-lebih lagi dari aspek psikologi di mana mangsa akan menjadi anti-sosial, kurang keyakinan diri, kemurungan yang melampau yang boleh membawa kepada membunuh diri. Kesan yang terakhir ialah terhadap negara. Salah satu cabaran yang dihadapi negara terhadap media sosial ini adalah berkenaan dengan kesahihan sesuatu berita atau maklumat yang dibaca di media sosial. Dengan informasi di hujung jari, masyarakat terdedah dengan pelbagai bentuk berita ataupun maklumat yang palsu. Sekiranya pembaca tidak berhati-hati dan mudah terberdaya, sedikit sebanyak perkongsian berita atau maklumat palsu itu akan menjejaskan dan memudaratkan mana-mana pihak yang terlibat dengan berita tersebut. Selain menjadi tempat penyebaran berita atau maklumat palsu, media sosial juga dilihat sebagai alat untuk menyebarkan fitnah, untuk menjatuhkan atau memalukan seseorang. Perkara ini dilihat hampir normal pada masa kini. Ini merupakan cabaran yang paling sukar untuk ditangani kerana kebanyakan masyarakat Malaysia, terutamanya remaja, amat mudah terpengaruh dengan fitnah atau tomahan yang terdapat di media sosial dan secara tidak langsung dapat menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan negara. Saya, Aina Fakira binti Nizam, ingin membicarakan tentang isu-isu kreativiti melampau dalam media sosial di Malaysia. Penyalahgunaan media sosial merupakan tanda yang kerap berlaku dalam kalangan remaja pada hari ini. Penyalahgunaan media sosial merupakan salah satu tindakan di mana seseorang individu maupun sekelompok manusia menggunakan bahan teknologi maklumat untuk tujuan negatif yang boleh membawa keburukan seperti fitnah, kemusnahan dan sebagainya. Sama ada kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun maruah negara. Sebagai contoh, media sosial adalah seperti TikTok, Instagram, Telegram dan YouTube. Golongan remaja pada zaman era globalisasi ini meluangkan lebih banyak masa dengan aplikasi media sosial yang menyebabkan mereka meluahkan segala yang difikirkan oleh mereka ke dalam media sosial seperti membuat aksi-aksi yang tidak berfaedah atau bermanfaat dan membuat akaun palsu yang menyerupai orang lain. Isu-isu media sosial yang melampau adalah membuat aksi-aksi yang tidak berfaedah atau bermanfaat. Antaranya ialah generasi muda yang beragama Islam lebih tertarik dengan tarian yang meniru orang kafir, bergelik-gelik, sedangkan Allah telah mengatakan bahawasanya menari hukum asalnya makruh. Namun, jika dilakukan dengan cara yang meniru orang kafir, maka menjadi haram. Menari boleh dilakukan jika tidak meniru orang-orang kafir, misalnya menari dengan menampakkan aurat, dengan menggerakkan pinggul dan cara lain yang menimbulkan syahwat.
Oleh itu, dengan adanya media sosial, generasi muda lebih mudah terhanyut dalam melakukan dosa. Selain itu, generasi muda yang bangga melakukan video-video bersama pasangan yang bukan muhrim seperti pasangan yang belum berkahwin. Kelakuan ini juga akibat terikut dengan cara orang barat yang tidak ada batas antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Dalam istilah barat ialah kenangan manis. Sebagai contoh, berpegangan tangan, bercium dan berpelukan antara satu sama lain. Hal ini boleh menjatuhkan martabat agama Islam dan juga maruah diri seseorang yang beragama Islam. Isu yang kedua adalah membuat akaun palsu di dalam media sosial. Hal ini telah menjadi salah satu isu yang melampau dalam media sosial di Malaysia. Pada zaman sekarang, dengan ini mereka dapat menyamar untuk mencipta sesebuah akaun yang tidak elok atau menyamar menjadi seseorang yang terkenal untuk mendapatkan populariti. Hal ini dapat mendorong seseorang itu ke arah tidak elok atau termasuk ke dalam perangkap penipuan. Ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi taksub untuk menonton sosial media dengan lebih lama sehingga melupakan hal yang wajib dilakukan sebagai seorang umat Islam. Oleh itu, hal yang demikian, seseorang itu mudah terjunam dalam melakukan dosa tanpa disedari. Kesimpulannya, media sosial adalah salah satu harta intelek yang bernilai. Media sosial ini adalah medium yang baik untuk bersosial sekaligus mengeratkan lagi hubungan sesama manusia. Akan tetapi, ianya perlu digunakan dan diuruskan dengan bijaksana. Kecuaian dan kelekaan terhadap medium ini sedikit sebanyak memberi impak negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Di sini terlihatlah setiap yang baik ada buruknya, setiap kelebihan ada kekurangannya, dan setiap perkara positif ada negatifnya. Itulah teknologi masa kini yang dicipta oleh manusia yang tiada kesempurnaannya. Walau bagaimanapun, sebagai manusia yang berakal, pastinya kita perlu menangkis setiap perkara yang buruk. Pepatah ada mengatakan bahawa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Teknologi ini juga adalah satu anugerah Tuhan yang dihadiahkan kepada manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal fikiran yang baik, yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh itu, sebagai manusia yang mempunyai pegangan agama yang baik serta berakhlak mulia, gunakanlah nikmat yang dianugerah oleh Tuhan ini sebaiknya, kerana setiap ciptaan Tuhan itu mempunyai hikmah dan kebaikan yang sempurna. Sekian, terima kasih.